Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi class. Hari ini, untuk kali ini kita akan reveal the answers for practice kendiri questions. Okay, yang cikgu pernah send sama kamu dalam group. Jadi the first one is practice kendiri 1.1C. Okay, so question 1 PK1.1C. So macam ni kita nak jawab soalan yang ada dalam latihan ini. Okay, soalan 1. Fungsi kuadratik di bawah. Fungsi kuadratik di bawah melalui titik seperti yang dinyatakan. Hitung nilai C bagi setiap kes yang berikut. Okey. Kalau kita tengok soalan 1, ini dia punya tips ya. Ini adalah koordinat yang mana dia mention tentang koordinat X dan koordinat Y. Jika koordinat X sama dengan kosong, nilai Y ada, maksudnya pada pasti X itu dan pada pasti Y itu, apabila satu kuadratik, fungsi kuadratik melalui satu titik pada paksi X, ini pada paksi X lah. Okay. Apabila dia melalui yang ini disebut sebagai punca. Okay, punca-punca seperti yang cikgu dah ajar. Okay, ataupun sebagai pintasan pada pasti X. Manakala kalau dia melintas pada pasti Y macam ni, ini adalah sebagai pintasan Y. Okey, so kena tahu apabila dia melintas pada pasti Y, nilai X-nya itu adalah sama dengan kosong. Sebab apa? Koordinat dekat sini mesti adalah bila X itu sama dengan kosong dan nilai Y itu ada nilai. Okey. Kalau pada pintasan Y ni pula, pada pintasan X ini pula, pintasan X ni, nilai X-nya ada nilai, tetapi nilai Y-nya adalah kosong. Tengok, dia tunjuk pada pasti Y kosong. Kalau yang ni, dia tunjuk pada pasti X kosong. That's why lah nilai X ni kosong. Okay, X kosong, mungkin ini adalah X1 dan dekat sini adalah X2. Kita tak tahulah siapa nilai X2 tu. Okay, yang penting nilai X ada, nilai Y kosong. Pintasan Y, nilai X-nya kosong, nilai Y-nya ada sebab dia melintas pada pasti Y. Okey, kalau diberi tips macam ni, kita dah tahu pasti X-nya adalah kosong, that means ini adalah nilai pintasan Y. Okey. Nak ganti ataupun tidak, kita dah tahu pada titik ini adalah sebenarnya titik pintasan Y. Jadi apa nilai pintasan Y kamu ada kat situ? Pintasan Y sama dengan 5. Sebab bila kamu ganti fx sama dengan, bila kamu ganti titik 05 di dalam situ persamaan tu, x itu sebagai 0, 02 tambah 7 darab 0 tambah c. Fx kamu dekat sini, pasti y sebenarnya adalah pasti fx ya. Cikgu lupa nak bagi tahu. Pasti y ni sebenarnya adalah, kadang-kadang kita label dia sebagai pasti fx. So kalau dekat sini adalah y, that means ini adalah nilai fx. Ini adalah nilai x. Jadi dia bagi dah 5 tu sebagai nilai y atau fx. Kita gantilah 5 kat sini. Ini 0, 0, 2, 0. 7 darab 0, 0. Jadi jawapan kamu adalah C. C kamu adalah 5. That means C ni adalah pintasan y. Boleh? Itu untuk soalan A. Soalan B, fx. Dekat sini kita tak boleh lah. Jadi kita kena letak nilai-nilai pasti y dan pasti x ini, nilai-nilai x dan y ini, x dan y ini dalam persamaan fungsi kuadratik. So your fx just now is 2x square minus 4x plus c. So your fx here, which is y, you substitute in the persamaan. 2x adalah 2, 2 tolak 4, x adalah 2 tambah c. So bila kita kira ni 8 tolak 8 jadi kosong lah. Jadi your c ialah negatif 3. Boleh? That means you kena mention dekat sini lah, sebab c adalah pintasan y. So ini jawapan kamu. So far so good? Soalan C. This one is still very easy. Kalau dia bagi dah pintasan y sama dengan 4,
So that means your C is 4 lah. Ya, automatically you tahu pintasan Y adalah C. So your C is 4 lah. Exactly. Okay, tak payah nak cari sebab dia dah bagi dah kat situ. Okay, itu untuk jawapan soalan 1C. So kita tengok soalan 2. Question number 2. Rajah di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik y fx dan y gx yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai P. So where is P? P dekat sini. P dari segi bentuk graf. Sebab P ni sebenarnya adalah nilai A. A, kalau kita compare dengan persamaan kuadratik, this one is actually AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So dalam persamaan ni kita nampak A adalah negatif P. That means A ini hanya merujuk pada bentuk graf, sama ada positif ataupun negatif. Positif kalau dia smile, negatif kalau dia sad. Okay, sekarang adalah negatif. So P ini besar atau kecil daripada. Kalau dia positif, you punya A itu mesti lebih besar daripada kosong. Okay, kalau dia negatif, A itu mesti lebih kecil daripada kosong. Okay, atas tu lebih besar lah, kanan tu lebih besar juga. Boleh Okay, so dia nak apa? Sekarang dia nak nyatakan julat bagi P dan berikan justifikasi anda. Kalau kita tengok dekat sini, fungsi fx ni yang warna purple ni. Okay, kita label dia sebagai warna purple lah supaya kita boleh nampak. Okay, so this one is fx. Okay, yang mana ini adalah dia punya graf adalah lebih besar dia punya bukaan kan. Jadi maksudnya nilai P ni mesti lebih kecil lagi daripada 4 ni. Ya, sini 4. Nilainya sebenarnya sama. Kalau kamu tengok dekat sini, ini X kuasa 2 tambah 3, X kuasa 1 tambah 3. So negatif P ni sebenarnya negatif. Okay, so P tu adalah daripada 0 hingga 4 lah. Sebab bagi graf bentuk ni, A adalah kecil daripada 0. Jadi maksudnya nilai P ni lebih besar daripada 0. Okay, so apa nilai P lebih besar daripada 0? Sebab kalau A lebih kecil daripada 0, jadi maksudnya A itu, tengok A sini adalah negatif kan. So maksudnya negatif P adalah lebih kecil daripada 0. So that means P kita tukar tanda, dia akan jadi P lebih besar daripada 0. Okay, boleh faham? So macam mana cara nak tulis jawapan? So kita letak dari kat situ fungsi fx adalah lebih besar bukaannya. So maka P itu lebih kecil daripada 4. Okay, P itu lebih kecil daripada 4. So bagi graf berbentuk ni, A adalah lebih kecil. Bagi graf ni, A adalah lebih kecil daripada 0. So pula. Maka P itu adalah lebih besar daripada 0. Ni kita refer pada this one tadi. Boleh So kena faham konsep lah. Okay, so untuk soalan terakhir, soalan 3, bagi praktis yang ni. Okay, rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi kuadratik fx sama dengan kx kuasa 2 tambah 6x tambah h. Titik A 3/14 adalah titik maksimum graf fungsi kuadratik ini. Diberi K adalah integer dalam keadaan K tu lebih besar daripada negatif 2 dan lebih kecil daripada 2. So nyatakan nilai K. So apa tu nilai K? Okay, jadi macam mana nak cari K? Soalan A Diberi K ialah integer dengan keadaan K adalah lebih kecil daripada negatif 2 tapi lebih besar daripada negatif 2. Nyatakan nilai K. Kita nampak dekat sini, kalau kita ganti nilai X dengan Y ni adalah nilai X, ini adalah nilai Y, masuk dalam persamaan ni kita tak akan dapat jawapan K.
Sebab kita masih ada K dan H dekat sini. Okey, daripada julat nilai K yang diberi dekat sini, K ni sebenarnya adalah nilai A, betul tak? Kalau kamu tengok A dekat sini, kalau kita compare dengan persamaan arm kuadratik, it is actually fx equals to ax square plus bx plus c. Nampak tak? K itu adalah sebenarnya nilai A. A ini kan seperti apa yang cikgu mention tadi, A ini adalah bentuk graph, whether it is positive ataupun negative. Kalau dia positive, it will be larger than 0. Kalau negative, less than 0. Okay, positif nilai graf, bentuk grafnya adalah smile sebab dia besar kan, positif. Kalau dia negatif, dia sad. So kalau kita refer pada graf yang dekat sini, graf ni adalah sad. So the A, julat bagi A adalah sebenarnya kecil daripada kosong, which is negative. Since A itu adalah tadi nilai K, okay, A tadi adalah nilai K, that means K itu adalah kecil daripada kosong, betul tak? Dia nilai negatif. A itu tadi adalah nilai K, betul tak? Okay, so K kecil daripada kosong, tapi dia bagi julat dekat sini, K itu kecil daripada 2, okay. K lebih besar daripada negatif 2. Kalau K lebih besar daripada negatif 2, so that means dia dah mention K itu kecil daripada kosong ke sini, dan dia lebih besar daripada negatif 2 ke sini. Dia tak termasuk, tak termasuk. So that means what is the answer there? Maksudnya nilai K itu adalah negatif 1. Okay, so ini adalah nilai K. Jadi automatically kita akan dapat K itu sama dengan negatif 1. So you need to be clever lah dekat sini. Buat comparison dan cuba bandingkan nilai. Okay, so your answer for question A is K equals to negative 1. Boleh? Okay, untuk soalan B. Dengan menggunakan nilai K daripada A, hitung nilai H. So, senang sahaja. Kita boleh ganti koordinat tadilah. 3, 14 kita dah ada. Lepas tu kita ambil nilai K daripada yang persamaan dari soalan A. Lepas tu masukkan ke dalam persamaan fx tadi. So what is your fx? Your fx just now is equals to kx square plus 6x plus h. Kita masukkan saja sebab kita nak cari nilai h. Fx adalah yang mana satu fx? Okay, fx adalah yang ni lah. Okay, sebab x adalah yang ni. You know what? Fx is equals to y sebenarnya. Paksi y kan fx ni. So jangan lupa. Boleh? Fx itu sebenarnya adalah paksi y. Okay, so kita selesaikan. Fx dia bagi dekat situ 14. K kita dah tahu negatif 1, letak situ. X adalah 3 kuasa 2 lah. Tambah 6x 3 tadi. Dan kita boleh cari nilai h. So dekat sini 3 kuasa 2 9. 9 darab negatif 1, you dapat negatif 9. 6 darab 3 adalah 18. Tambah h 14. So 18 tolak 9, you akan dapat 9 lah dekat sini kan. Okay, tambah h, so 14. H equals to, kalau positif buat sebelah dia akan jadi tolak. 14 tolak 9, you akan dapat 5. So your answer for h is 5. Boleh ya? Just ganti saja apa yang ada dalam soalan. Ya, apa yang telah diberi di dalam soalan. Masukkan dalam sini. Okay, very easy one. Okay, soalan C. So kita tengok soalan C, apa dia nak. Nyatakan persamaan fungsi kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi X. Diberikan jawapan dalam bentuk fx. Okay, jadi maksudnya apabila graf ini terpantul pada paksi X, anggaplah paksi X ini sebagai cermin. Ini sebagai cermin. Agak-agak bentuk graf ni macam mana? So mungkin dia akan, okay, kalau titik dekat sini mungkin dia akan berada dekat sini, betul tak? Yang ini mungkin dia akan berada di sini. Okay, kita pantul. H tadi berapa? H tadi adalah 5. Jadi kalau pintas dekat sini, dia mungkin pintas dekat sini kosong, negatif 5, betul tak? Jarak samalah. Yang dekat atas ni mungkin dia berada dekat sini. Nilai X adalah 3, masih 3. Tapi nilai Y dia dah jadi negatif. So negatif 14. Kan?
Okey, titik ni akan terpantul ke sini lah. Titik ni tetap sama dekat sini. Okey, jadi macam mana bentuk graf tu? So bentuk graf kamu nanti dia macam ni. Ini pintas kat sini, lepas tu pintas dekat sini, lepas tu pintas lagi dekat bucu minimum. So tadi maksimum, sekarang minimum. Lepas tu dia tak runcing ya, tapi dia berlekuk macam tu. Okey, kita buat lekuk lah. Okey, sini dan sini. Boleh faham? Okey, cara nak lukis, jangan lukis pada rajah yang diberi dalam soalan. Kamu kena lukis sendiri. Okey, you buatlah macam ni. Okey, ini adalah fx, tapi kita ambil bahagian bawah sajalah. Jadi kita buat pendek kat atas ni. Okey, ini adalah x. Kita label siap-siap. Okey, pintasan dekat sini adalah okey, 0, -5. Okey, dekat dia punya nilai minimum 3, -14. Okey, kita buat macam ni sajalah. Okey, kita tengok dia punya bentuk saja. Dia nak bentuk macam mana dia terpantul. Okey, so ini adalah graf pantulan pada paksi X. Ini pada paksi X, dia terpantul ke bawah. Okey, apa dia mahu tadi? Dia kata berikan jawapan anda dalam bentuk fx. Okey, so apakah persamaan tu? ax kuasa 2 tambah bx tambah c. So macam mana kita nak bagi jawapan dalam bentuk ni? So kita compare saja dengan yang tadi. Yang pertama tadi adalah fx sama dengan k kamu tadi adalah -1. So negatif x kuasa 2, negatif 1x kuasa 2 tambah 6x. H kamu tadi adalah 5 kan? Okey, tambah 5, positif 5. So ini yang asal, bila dipantulkan dia akan menjadi turun ke bawah. Kalau kita tengok A nya menjadi senyum kan, bentuk graf tu menjadi senyum A. Okey, kalau bentuk senyum maksudnya positif. Jadi maksudnya kita hanya perlu tukar tanda saja ya. Very simple. Kalau dia masih pada arah yang sama, dia masih pada bentuk yang sama cuma terbalik saja, kita tukar semua tanda ni. So kamu akan dapat jawapan positif x kuasa 2, ni jadi negatif 6x dan yang ni akan jadi negatif 5. So tukar tanda semua, nampak tak? Okay, so this is your answer dalam bentuk persamaan fungsi, bukan persamaan, dalam bentuk fungsi kuadratik. So this is the answer. Okay, so far so good. Very easy, right? Okay, so itu saja penerangan untuk latihan praktis kendiri 1.1c, soalan 1, 2 dan 3. Cikgu harap ini apa yang cikgu ajar dekat sini kamu faham dan kamu boleh buat pembetulannya. Okey kelas, untuk praktis kendiri 1.1d pula ya. Ini adalah macam mana kita nak bentukkan satu persamaan kuadratik seperti yang cikgu dah ajar. Okey, bentuk satu persamaan kuadratik berdasarkan situasi yang diberi ya. Okey, kalau kita tengok dekat sini soalan 1. Praktis kendiri 1.1d. Okey, this one is page kita surat 15 buku teks. Okey, so soalan 1A. Raja di sebelah menunjukkan sebidang tanah dengan panjang X tambah 20 meter dan lebar X tambah 5 meter. Soalan A, bentuk satu fungsi bagi luas L tanah tersebut. So dia mention dekat sini fungsi bagi luas. Okey, luas tanah tersebut. Kalau luas, kalau kita tengok bentuk ni adalah bentuk segi empat tepat kan. Jadi maksudnya kita akan tengok luas iaitu L itu sebenarnya adalah luas panjang darab lebar. So panjangnya tadi adalah X tambah 20 dan lebarnya adalah X tambah 5. Very easy one. Kita darab saja ini yang pertama dengan yang pertama ni. So the first one dululah, then baru the second one ya. The second one dekat bawah ni. Okay, so X darab X you akan dapat X kuasa 2. X darab positif 5 you akan dapat positif 5 X. Dekat bawah lagi 20 darab X, this one is positif dan positif, so positif 20 X. 20 darab positif 5 you akan dapat positif 100. Boleh? So kita kumpulkan sekali dalam bentuk satu ketua, satu penolong dan satu kawan. So satu saja X kuasa 2, tetapi ada dua penolong. Tak boleh ada dua penolong. Jadi maksudnya kita kena jadikan dia satu penolong saja.
That means this one operasinya tambah-tambah, positif-positif, that means tambahlah 5 tambah 20, maksudnya you akan dapat positif 25x tambah 100. So this is your equation for fungsi. Okay, equation of function of area, fungsi bagi luas tanah tersebut. So this one lah you punya answers. Okay, soalan B. Jika luas tanah ialah 250 meter persegi, dia dah bagi, tulis satu persamaan kuadratik dalam sebutan X, berikan jawapan anda dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So, you disuruh tulis dalam bentuk persamaan kuadratik. This one is persamaan kuadratik sebab ada tanda sama dengan kosong. Kalau yang ni ada tanda sama dengan juga, tapi dekat sini dia refer pada fungsi. Fungsi sebab kita tak tahu apa dia punya luas ni sebenarnya. Okay, bila dia dah bagi nilai luas tadi 250, so kita just ganti. Ini adalah 250 dan dia ganti nilai semua, tinggal ungkapan kuadratik dan tanda sama dengan saja. So that means kita kena this one is 25. So kita kena jadikan dia satu persamaan kuadratik which the other side mesti sama dengan kosong. Okay, so 250 kita bawa pergi sebelah situ lah sebab kita nampak ketua ini sudah positif. Jadi jangan ganggu yang kelas ini, yang kelas sebelah ni saja yang kita kena bawa pergi sebelah sini supaya dia bergabung dengan ketua yang positif ni. Okay, so this one is plus 100 minus 250. Dekat sebelah sini jadi kosong lah. Okay, cikgu ganti sama dengan kosong di sebelah kiri ni ke sebelah kanan dengan mengambil kira nilai yang sama begini. Okay, so you akan dapat X kuasa 2 tambah 25X. Yang ni kita tak boleh tambah atau tolak sebab dia ni ketua, ni penolong. Okay, ni yang tak ada X ni kita boleh gabung sekali sebab kita tak mahu dia ada dua sebutan kat sini. Okay, kita nak ada satu sebutan saja. 100 tolak 250 you akan dapat negatif 150. So this is your equation dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okay, this is the answer. Boleh faham? Okay, thank you kerana faham. Alright, soalan B. Settle. Sekarang soalan nombor 2. Aiman berumur 4 tahun lebih tua daripada adiknya. Okay, hasil darab umur Aiman dengan umur adiknya adalah sama dengan umur bapaknya. Diberi umur bapaknya ialah 48 tahun dan umur adik Aiman pun ialah P tahun. Tulis satu persamaan kuadratik dalam sebutan P. Wow. Okay, so kena ada X dan Y dekat sini Okay, so Aiman berumur 4 tahun. So kita ambil Aiman dahulu. Aiman berumur 4 tahun lebih tua daripada adiknya. So Aiman ni katalah umur adiknya kita ambil sebagai X. Kalau umur Aiman adalah 4 tahun lebih tua daripada adiknya, maksudnya umur adiknya tu tambah dengan 4 tahun lah, betul tak? Okay, so itu adalah umur Aiman. Hasil darab umur Aiman dengan umur adiknya sama dengan umur bapaknya. Okay, so umur bapa Aiman, okay, X adalah umur adik ingatnya X adalah umur adik. Okay, hasil darab umur Aiman tadi adalah X tambah 4 dengan umur adiknya adalah umur adiknya berapa? Umur adiknya adalah X tadi kan kita label, so darab dengan X. Okay, sama dengan umur bapaknya. So that means ini kita darab masuk sajalah, darab. So X kuasa 2 tambah 4X. Boleh? Okay, kita dah dapat umur bapa. Ni dia. Diberi umur bapa dalam 48 tahun dan umur adik Aiman adalah P tahun. Okay, dia label sebagai P, jadi kita kena tukar ni sebagai P lah. So kita tak boleh label sebagai X, kita tukar ya. So umur adik Aiman adalah P. Ini pun kita kena tukar P. Ini pun kena tukar P. So P kat sini, so ini adalah umur adiknya. Okey, umur bapa Aiman tadi 48 tahun. Label umur bapa ni sebagai 48 tahun. P kuasa 2 tambah 4P. Jadi tulis satu persamaan kuadratik dalam sebutan P. Okey, kita dah ada satu persamaan tapi belum bentuk persamaan kuadratik dalam bentuk
Jadi kita ada satu sebutan dan kuasa tertinggi adalah kuasa 2. So that means kita kena jadikan dia satu persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik mesti dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau persamaan sama dengan kosong lah. Okay, so remember this one. Jadi maksudnya P kuasa 2 dekat sini adalah positif sudah. Kita tak akan ganggu sebelah kanan ni. Tapi kita akan bawa yang sebelah kiri ke kanan. Positif buat sebelah jadi negatif 48. So this is your answer for question number 2. Dia nampak kebat kan? Tapi kalau kamu dah ganti, kamu akan nampak soalan ni sebenarnya adalah senang. Ganti dengan huruf saja, ya. Okey, kita tak akan buat macam ni sebab dia terbalik kan. Jadi cikgu tukar. Kita akan buat macam ni supaya dia lebih nampak official bentuk persamaan kuadratik. So this is your answer. Okay, so far so good. Soalan ni sangat senang kan? Dia nampak saja macam susah. Baca nampak macam susah. Tapi kita dah ganti, dia akan jadi lebih senang. Okay, boleh ya? So, settle. Praktiskan diri 1.1D. Cikgu harap kamu faham. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.